Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pertemuan. Salam pencerahan untuk teman-teman yang bersempatan bersama dengan saya. Apa khabar saudara Jonto, Hajah Comel-Comel, saudara Ayati, saudara Nordiana, Ismail Mansur, saudara Madam K, apa khabar? Saudara Elias Muhammad, apa khabar sahabat? Moga anda sihat ya. Petang-petang ni bagaimana keadaannya? Saudara Muai, salam. Saya di kawasan rumah saya ni nampak gayanya guruh berdentuman, tapi hujan renyai-renyai. Bukanlah lebat sangat saudara. Mungkin untuk menyejukkan suasana alam ya. Puan Nuraini, apa khabar? Saudara Adnan, Puan Nuraini Adnan. Saya mendoakan kawasan rumah anda tidaklah teruk dengan hujan lebat dan sebagainya. Saudara Emma Dardiri, selamat petang daripada Simpang, Taiping. Saudara Irna Dardiri. Itu juga Ayati, apa khabar? Saya petang-petang ni anda makan apa? Saya tadi ada kawan kirim kat saya. Dia kirim buah manggis. Alhamdulillah. Sambil-sambil itu ada pula buah mangga. Mangga ni kegemaran saya. Ya, saudara Puan Ayati. Ya, saudara Razali Abdul Rahman, saudara Rahmat. Saya merasakan petang-petang begini, bila hujan-hujan ni, bukan hujan lebat sangat. Saya nak kata hujan renyai pun bukan hujan renyai, saudara. Tapi sebab kilat sabung menyabung. Cuma hujan tak lebat. Tapi mengikut laporan Jabatan Kaji Cuaca, hujan lebat akan berlaku mulai besok. Itu di Sabah dan Sarawak, saudara. Jadi berhati-hati, saudara. Madam K, selamat petang. Daripada Tangkak. Tangkak katanya panas di sini. Dengar tu hujan. Gum. Bunyi guruh sahut menyahut. Tapi kalau guruh sahut menyahut, hujan tak jadi, tak ada. Sebab itu orang kata, mendengar hujan guruh di langit, jangan air di tempayan dicurahkan. Itu katanya. Apa khabar saudara Moknomah Mausin? Cuma kadang-kadang suasana sekarang ni saya pun tak tahulah macam mana alam. Alam sudah pun tidak menentu, saudara. Sebab itu kita harus berhati-hatilah. Kerana suasana yang tak menentu. Sekejap panas, sekejap hujan, sekejap ribut. Dan panas sebab tu walaupun hujan tapi panas. Selalunya kalau hujan sejuk. Kita ni sekarang dah nak masuk bulan 7 dah sekarang. Pertengahan bulan Julai. Selalunya pertengahan bulan Julai ni, ya Puan Hamimah Bahari, selalunya bulan-bulan begini bulan-bulan yang santai. Tapi sekarang tak nampak santai, saudara. Sebab cuaca panas, hujan. Itu keadaannya, saudara. Saudara Said Munir Wafa, dia minta saya nak invite. Saya minta maaf lah teman-teman. Saya tak tahu sebenarnya. Tak reti. Nak buat macam mana? Tersalah tekan nanti, hilang terus. Madam K? Keadaan-keadaan sekarang ni, kalau dah tua-tua begini, saudara, saya kata biarkanlah. Saya mengikuti sajalah apa saja yang berlalu, apa yang berlaku dalam hidup ini, saudara. Tak payah nak kita runsingkan. Ya, saudara Yahya, saudara Syahrul, dari Pontian, saudara, khabar baik. Cerita apa hari ni? Hari ni saya nak cerita sikit pasal Felda, saudara. Sebab banyak sangat orang bercakap soal Felda. Dah 5-6 hari cerita Felda, saudara. Tapi bukan soal politik. Ini ceritanya cerita tentang kehidupan warga di Felda. Ya, saudara Anwar. Waalaikumsalam. Puan Salamah Yusof dari Kuala Pilah. Tengah hari tadi hujan lebat, tapi petang panas. Itu keadaannya, saudara Anwar. Puan Salamah, suasana alam yang tak menentu. Kalau petang tadi hujan, tengah hari tadi hujan. Jadi hujannya lebat pula di Kuala Pilah, kata Puan Salamah Yusof. Tapi petang dah panas. Bila panas tu, panas lit-lit. Dia bukan lepas hujan selalunya suasana sejuk. Tak begitu. Ya, Puan Hajah Hamimah. Waalaikumsalam dari Setiawan Perak. Syarul, terima kasih. Puan Hajah Hamimah, macam mana di Manjung? Kalau di Setiawan tu, macam mana cuacanya? Suasana di sana macam mana? Rasanya panas tak? Nak tahu juga. Saya lama tak balik ke Lumut tu. Rindu juga. Saudara Abdul Hamid dari Kuantan. Cuaca di Kuantan mendung katanya. Terima kasih. Saya kadang-kadang kita dah tua-tua ni, saudara. Mendung lah. Kalau di Kuantan mendung, di Lumut pun mendung. Suasananya. Tapi tidaklah ada hujan lebat macam mana di Sabah dan Sarawak keadaannya. Saudara Fadil Osman, apa khabar? Johor, Pasir Gudang baru reda hujan. Alhamdulillah, terima kasih saudara Fadil.
Fadil Osman memberi pemberitahuan. Seronok juga saya petang-petang begini, teman-teman melaporkan keadaan macam mana. Ya, Subak Zul Bahari Ismail, apa khabar saudara? Saudara Maheran, Puan Maheran, saudara. Zee, bila teman-teman beritahu keadaan sana seronok juga. Saudara Lan Mantai dari Gemas Negeri Sembilan. Zul Bahari, terima kasih mengantar saya satu kuntum bunga. Terima kasih. Pak Mus Kuala Kangso. Di Kuala Kangso hujan rintik-rintik. Hujan rintik-rintik bagaikan mutiara yang dia bila diganggu gitu kita pun marah. Bukan pasal apa tak tahu. Pasal Abdul Rahman Abdullah daripada Johor Bahru. Keadaannya sekejap ada sekejap tak ada. Dia marah juga kita saudara. Kenapa nak diganggu? Petang-petang begini tak ada cerita politik. Jangan risaulah. Walaun semua tak payah nak ganggu saya. Sebab petang-petang begini saya bercerita adalah cerita tentang kehidupan, tentang tempat anda. Ya saudara. Saudara Erna Dardiri dari Taiping Simpang. Macam mana di sana Simpang Taiping? Ada hujan tak? Taiping selalunya petang-petang hujan. Selamat petang saudara Nur Ali. Terima kasih saudara Syah Ibrahim. Waalaikumsalam. Saudara Ab dia kata di Jengka sekarang ni panas. Saudara Ismail Muhammad, apa khabar saudara? Moga saudara punya perniagaan ikan bakar saudara maju. Saudara Daniel, saudara Raja Syarizat, apa khabar aku? Moga sihat. Saudara Abdul Hamid IG okey katanya. Ini tempat masalahnya kadang-kadang ini dia mereka ganggu. Saudara Amar Family. Bukan saya Amal Family, bukan saya geram kadang-kadang tu. Maklum sajalah, saya seboleh-bolehnya tak hendak menyebut benda-benda begitu. Bukan saya lah orangnya yang menghina orang. Saya tak suka menghina orang, saudara. Walaupun kadang-kadang orang menghina saya, mengata saya macam-macam, saya lebih suka berdiam diri. Sebab saya mikirkan tak guna nak layan. Lebih baik kita jangan melayani kerana orang-orang yang tak menentu. Saudara Abdul Rahman dari Johor Bahru. Saudara Fadil Osman dia kata, Johor Pasir Gudang barulah reda hujan. Alhamdulillah. Saudara Amar Family. Saya bukan sebab saya menyebut benda-benda begitu sepatutnya saya tak boleh sebut pun. Di Taiping katanya nak hujan juga. Saya tak nak hujan. Macam kadang kita bila sakit kadang-kadang apa ni rasa-rasa macam nak demam. Kalau saya cakap dengan saya tak nak demam. Marah orang. Itu keadaannya. Apa khabar Pak Mat? Saudara Zamial. Itu juga saudara Erna Dardiri. Saudara, baik saudara. Hari ni saudara hari Rabu. Hari Rabu tanggal 12 Julai. Sudah pun menghampiri pertengahan bulan Julai. Yang selalu saya katakan dulu-dulu bulan Julai ini untuk santai-santai. Tapi sekarang dah tak boleh begitu. Laksmana Beach Trading. Di Batu Cape katanya hujan lebat sekarang ni. Allahu Akbar. Macam mana tu lebat hujan di Batu Cape sekarang ni. Jadi saudara kalau hujan lebat berhati-hatilah. Carilah tempat perlindungan. Dia Rahmat Mat dia kata Sandakan sudah pun mula hujan. Dia kata Sandakan mari hujan. Mana hujan dah datang lah. Ya, saudara Ismaun. Saudara Ismaun kalau boleh cerita sebutkan juga nama kedai saudara. Hujan di Gombak tu sangat lebat. Wana Abdullah, apa khabar saudara? Namrong elok cerita pula tentang keindahan alam. Di alam gerbang perkahwinan selepas era berkatan saat peminangan akad nikah dan naik Namrong. Mungkin besok saya ceritalah gamaknya besok petang-petang Jumaat besok saudara. Izari Izham, apa khabar? Tapi besok saya nak bertemu dengan kawan saya, nak pergi ke tempat exhibitions ataupun pameran penghasilan pertanian di PWC. Mungkin saya dari sana buat live gamak. Ya, saudara Zolma, apa khabar? Begitu juga Wan Abdullah, saudara Ismail katanya sangat lebatlah di Gombak sana. Ya saudara, sebenar-benarnya saudara, saya hari ini jiwa saya tertekat, bukan tertekat, saya sedih amat sangat apabila saya menerima culipan video klip daripada seorang teman. Dia menggambarkan ada lagu-lagu yang sedih pula tu, iaitu kisah zaman dulu-dulu hidup sebagai peneroka. Ini gambaran waktu peneroka generasi pertama. Saudara Anwar Gua Musang sekarang ni mendung. Saudara Ismail disantai ikan bakar. Terima kasih. Teman-teman, kalau saudara pergi ke Gombak, carilah disantai ikan bakar. Dia bersebelahan dengan College Vocational di Gombak. Saya rasa berhampiran juga dengan Universiti Islam Antarabangsa UIA ataupun College Vocational di Gombak. Itulah kalau ada masa saya pergi sana lah, saya buat
live di sana mungkin hari Sabtu ke atau hari Ahad ya, saudara Ismaon. Saudara Ab, semoga keluarga sihat dalam rahmat. Terima kasih. Begitu juga Puan Noraini Mak Noh, terima kasih. Zulma Abdullah, Rubidin, apa khabar Bi? PJ hujan kot rasanya. Jadi bila saya menonton gambaran itu, saya terkesan hati saya. Sebab untuk pengetahuan saya, ramai juga orang kampung saya, sepupu sepapat saya. Abang sepupu saya, dia di generasi pertama saya, dia pergi ke Besaut tak silap saya. Dia meneroka, sebagai peneroka Felda untuk kebun getah Abang Hanafi. Kemudian seorang lagi saya kawan sepermainan, main bola dulu. Dia ni pakar main bola. Kalau kampung kita panggil dia segeduk segeduk. Dia tak silap saya juga di sebelah Mualim, dekat-dekat Tanjung Malim tu. Dia ladang kelapa sawit. Ada satu lagi tu Saudara Razak. Ini kawan teman-teman. Kadang-kadang masa duduk kampung tak ada buat apa, balik daripada memancing, mencari ikan dan sebagainya, duduklah dekat kedai mahjong. Main mahjong dengan teman-teman daripada keturunan India dan Cina. Makan pendapatan yang sedikit. Rubidin dia kata hujan baru turun di Pintutan Jaya. Ya, Saudara Aziz, Almira. Jadi bila dia dapat peluang untuk menyertai sebagai warga Felda generasi pertama, Saudara Razak tak silap saya, dia sebelah Bahau sana. Dia berkahwin dengan sepupu saya, Puan Rafi'ah. Dan ternyata mereka yang berkesempatan, berpeluang menjadi peneroka Felda tu, nampak gayanya hidup mereka adalah sedikit teratur. Tak senang waktu tu maklum sajalah, rumah yang kecil, makan seadanya. Tetapi tidaklah macam duduk di kampung. Kalau mereka tinggal di kampung saya, kalau sebagai nelayan, bila datang musim hujan, tak ada pendapatan langsung. Isap rokok pun berhutang dengan kedai. Beras pun berhutang dengan kedai. Ini kehidupan di kampung. Kalau menuri getah, susah, saudara. Makan nasi pun bukan nasi kanji, saudara. Tapi bila mereka berpeluang menjadi warga peneroka, sesekali mereka balik, mungkin bercuti agaknya, saudara, sesekali balik, nampak ada perubahan, saudara. Ada perubahan kehidupan mereka. Tengok-tengok isterinya, adalah baju orang kata berjenis lah sikit. Jadi bila dia balik kampung tu, adalah berkasut. Sedangkan waktu dia pergi, permulaan meninggalkan desa kami, meninggalkan kampung, menjadi peneroka Felda, pakai selipar saya, saudara. Itu keadaan yang saya lihat. Jadi bila saya lihat gambaran ini warga Felda generasi pertama, saudara, dengan lagu yang sedih begitu, saudara, tak terasalah air mata saya menitis. Saya mengenangkan bukan kenapa, saudara, mengenangkan generasi pertama yang susah, dengan gambar rumah yang pisang sesikat. Saya selalu panggil pisang sesikat, saudara. Dapur pun tak ada. Cuma rumah lah. Empat tiang tu, saudara. Tangga terus rumah. Dapur di bahagian bawah. Kemudian tak ada bekalan api, tak ada bekalan air. Seksanya warga generasi pertama, dan mereka mula mengatur kehidupan. Dan hari ini anak-anak mereka, cucu-cucu mereka sudah pun menjadi orang yang berjaya. Jadi apakah mereka mengenang? Itu persoalannya. Sebab itu menitiskan air mata saya tadi itu, kerana saya terfikir, apakah generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat ni, mereka mengenang jasa yang jerih perih warga Felda generasi pertama, yang merubah kehidupan keluarga. Akhirnya bolehlah menghantar anak masuk universiti, kerana mereka sebagai warga peneroka ada pula kemudahan yang disediakan oleh pihak kerajaan untuk dapat beasiswa, masuk ke universiti, malah sampai belajar ke luar negeri. Apakah mereka setelah kembalinya dari luar negara, setelah balik dan keluar daripada Menara Gading, saudara, mereka ingat? Sebab saya yakin tentulah mungkin kalangan generasi pertama ni, mereka yang meninggal dunia, kembali ke alam baka, apakah ada perasaan? Ini saya beritahu, saudara, ini sebab sewaktu mereka meninggalkan desa, mereka seolah dikeluarkan daripada kemelut kemiskinan, saudara. Dan, saudara, sebab itu saya melihat gambar tu, saya sedih. Saya bukan generasi Felda, saudara. Saya bukan dari Felda. Ibu saya sebagai peneroka getah di kampung. Kemudian saya belajar keluar. Keluarga saya tak ada. Kebanyakan keluarga saya adalah menyertai pasukan angkatan tentera. Jadi tentera, jadi askar lah orang kata, saudara. Tapi yang lain, tapi saya melihat, saya juga tumpang
terkesima, saudara, melihat kehidupan warga Felda. Ya, apakah mereka ingat jasa? Saudara, kita kena ingat, saudara, jerihnya keringat yang tumpah, air mata yang tumpah di bumi Felda dari kalangan peneroka-peneroka Felda, saudara. Jangan lupa, saudara. Sebab di bumi Felda itulah ada air mata atuk nenek ataupun ibu atau bapa kita yang tumpah kerana menahan kesakitan, tercucuk duri selumba, kadang-kadang digigit oleh lipan kehidupannya. Apakah mereka mengenang? Ini keadaannya, saudara. Saudara Iwan, saya tak dapat cakap politik. Saya bercerita tentang perjuangan warga Felda. Terima kasih Izzuddin. Pulau Pinang cuaca mendung. Ramlah Hamid. Sekarang rumah Felda dah besar-besar, cantik-cantik. Benar. Hari ini, itu hari, memang selalu saya katakan, saya pergi ke kawasan Felda di Maran. Saya melihat gambaran kehidupan warga di Felda. Rumah dah jadi cantik, saudara. Sedangkan dulu saya pernah bertandang ke kawasan rumah Felda. Waktu saya jadi wartawan, saya melihat secara warga Felda bila dengar kita ni orang sok khabar, kata ya, wartawan datang orang sok khabar, mereka nak menjamu saya makan pun isterinya malu-malu, saudara. Sebab yang dijamu adalah goreng pisang. Makan cik, goreng pisang je lah ya, katanya. Jadi saya terasalah, saudara, susahnya warga mereka. Tetapi bagaimanapun, waktu mereka di kampung lebih susah lagi. Lebih susah lagi, saudara, hidup di kampung, tak ada pendapatan yang tetap. Tetapi bila masuk Felda, maka pimpinan masa itu almarhum Tun Razak, dan juga pimpinan-pimpinan Felda, saudara, yang diasaskan oleh Tan Sri Taib Andak. Ini orang dah tak ada dah, saudara. Yang cuma ada boleh bercerita tentang Felda. Ini cuma yang mulia Tengku Razak Hamzah saja. Sebab dia masa itu adalah sebagai kawan karib kepada Tun Razak dan amat mengetahui tentang keadaan warga Felda ni. Selamat petang, saudara Puan Rubiah Husin. Maksu, Bukit Mertajam. Ya, Rubiah. Waalaikumsalam. Azlin Abdullah, waalaikumsalam. Saudara hamba Allah. Tak apalah, saudara, sukun tak sukun, suatu pulang penanda. Saudara Abdul Hamid, dia kata, saya pernah menjalankan tugas di Felda Jengka 23 dan Felda Jengka Cini 2 tahun. Itu tahun 80-an. Jalan Tanah Merah, air telaga dan api pelita. Benar, saudara ini Abdul Hamid. Itu yang saya nak lontarkan. Tapi sekarang hari ini, polemik tentang siapa menghapuskan hutang Felda itu jadikan polemik. Malahan Felda ini mau dijadikan sebagai landasan orang politik. Ini yang saya tak suka dengar. Sepatutnya siapa saja yang boleh menghapuskan hutang-hutang warga Felda itu, hapuskanlah. Mereka tak bersalah, saudara. Sebab mereka berusaha mengikut kehendak. Memang saya katakan tadi, warga Felda yang tinggal di kampung memanglah mereka keluar daripada kemelut kemiskinan dan berjaya menjadi warga Felda, berusaha tani. Ramai juga yang akhirnya menghembuskan nafas mereka dan kembali ke alam baka. Tidak sempat melihat pepohon yang menghijau, tidak sempat melihat hasil-hasil yang diusahakan. Saudara, apa ni? Kenapalah saudara bercakap benda-benda begitu? Petang-petang ni saya tak nak cerita politik, saudara bercakap yang bukan-bukan. Kenapa begitu, saudara? Soal saudara sokong tak sokong siapa pun, itu urusan anda. Saya tak mau kisah. Tapi saudara saya nak bagi tahu, petang-petang begini kita tak bercakap soal politik. Saudara lihatlah sendiri kehidupan. Mungkin saudara ini adalah warisan Felda pun tak tahulah, ataupun tidak dapat merasai. Saudara Rizana Cik Ani, dia kata Ampang dah hujan dan Kajang pun gelap, katanya. Saudara Saadiah Jelani, dekat Felda Gunung Bersaut pun rumah dah besar-besar. Abang suruh saya orang Felda, abang sulung saya orang Felda, dulu rumah kecil je. Itulah keistimewaan. Benar, saudara. Dulu mula-mula sampai jadi warga Felda ada rumah kecil. Dan sekarang ni kalau saya pergilah kawasan Felda, malahan apabila mau dicerahkan lampu-lampu jalan, jalan-jalan raya apa semua, tentulah kehidupan warga Felda ini lebih ceria lagi. Dan kita harus bersyukur. Cuma saya selalu mengatakan, apakah anak-anak? Anak-anak Felda, sama ada anda generasi ketiga atau keempat. Kalau anda generasi keempat, mana cucu-cucu warga Felda, apakah anda mengenang jerih perihnya? Kerana apa yang kita nikmati hari ini, saudara, itu adalah merupakan pengorbanan, air mata yang tumpah, kaki, darah yang tumpah, kesan tertusuk duri. Maklum sajalah, dihambat oleh rimau, Ustaz Azli, Ismail Jais.
bukan kehidupan yang mudah juga saudara, walaupun mereka bila masuk kawasan Felda tu tentulah makanan ada. Boleh pergi ke kedai koperasi, saya difahamkan boleh ambil sardin, boleh ambil ikan-ikan, boleh ambil beras, gula dan sebagainya. Makanan ada. Tidak seperti hidup di kampung. Tetapi kehidupan sukar. Sebagaimana kata saudara Abdul Hamid tadi, jalan pun jalan tanah merah, air pun air perigi. Ataupun selalu saya katakan menanti air dari hujan. Kalau sekarang saudara Saadia, alhamdulillah abang baru balik dari menunaikan ibadah haji semalam. Alhamdulillah Puan Saadia jalan ni. Artinya ini juga warga Felda. Senamrong, saya punya ramai saudara mara yang menjadi peneroka Felda. Terutama Felda Jengka, Bukit Guh dan di Selancar. Senamrong. Dan sepatutnya kita sekarang ni jangan jadikan Felda ini sebagai polemik. Sebab itu saya semalam kemarin saya dah bercakap dalam segmen live politik saya marah. Saya mahu agar warga Felda ini kita perlu menyantuni mereka sebab mereka berkorban menghasilkan penghasilan untuk negara kita, saudara. Mereka tidak berdosa. Pimpinan negara harus memikirkan soal mereka. Pimpinan negara lah yang menggamit mereka untuk menyertai Felda. Benar, waktu mereka di kampung hidup susah. Itu benar. Tak boleh dinafikan. Benar, waktu mereka berada dalam Felda itu makanannya boleh ambil hutang. Tetapi apakah hutang itu masih berterusan? Alhamdulillah kabarnya. Semoga polemik yang berlaku dalam Felda ini segeralah usai. Tak payah nak bercakap. Sebenarnya saya kata semalam, malu kita bercakap soal hutang Felda. Apakah begitu lama, dah lebih 50 tahun lamanya, warga Felda ini berusaha yang telah pun kembali ke rahmatullah berapa ramai. Anak-anak Felda. Saya yakin ada anak-anak Felda menjadi doktor. Ada anak-anak Felda menjadi insinyur. Ada juga anak-anak Felda menjadi juruterbang. Malahan ada anak-anak Felda juga menjadi menteri. Jangan lupa saudara. Jadi Perdana Menteri pun ada. Ini keadaannya. Tapi hutang Felda ada dua jenis. Saudara Zakir Hashim katanya. Pertama, hutang peneroka dengan Felda. Dan kedua, hutang Felda dengan kerajaan. Itu yang dihapuskan. Bagi saya, Saudara Zakir Hashim, hapuskanlah semua. Hapuskan semua sekali. Tak payah cerita lagi orang Felda ni berhutang. Ada titik. Sebab sekarang ni Felda dah mendapatkan hasil. Bukan tak ada hasil, dah ada hasil. Dah ada jaminannya. Penghasilan daripada Felda itu, daripada kelapa sawit ataupun getah, yang dihasilkan ada dia punya lunggukan cukai yang dapat dikutip dari penghasilan. Jadi anggaplah itu sebagai satu contribution ataupun satu pengorbanan warga Felda. Saya rasalah mulai Julai tahun bulan ini letakkan noktah. Saya pernah bercakap dengan pengurusi Felda, Datuk Syabrici. Cuma saya pesan pada beliau, kata, Datuk, jangan jadikan Felda ini sebagai pentas politik. Macam mana saya bercakap dengan saudara Datuk Seri Dr. Ashraf Wajidi. Saya bertemu dengan beliau, saya kata jangan jadikan MARA itu tempat pentas politik. Kena ingat, ini adalah tempat perjuangan bangsa kita. Saya harap, saya ingin mereka bercakap politik saja. Tidak. Begitu juga saya bertemu dengan Datuk Sabrici 2 hari selepas beliau dilantik sebagai pengurusi Felda. Saya katakan kepadanya, ingatlah jasa warga Felda. Sedih, saya kata, kalau mereka dikatakan masih berhutang lagi. Tak apalah saudara Mak, itu cerita politik lah saudara. Bagi saya sekarang ni, saya mengharapkan anak Puyu Sabri itu ke yang debat dengan PMS itu yang berbuih-buih mulut. Betul lah tu saudara, dia betul. Tapi bagi saya Datuk Anwar Ibrahim dia tak ada dendam. Saya merasakan sebab beliau mantan menteri pertanian, mungkin dia tahu sebab itu beliau dipilih sebagai pengurusi Felda. Saudara Anak Puyu. Jadi saya bercakap pada beliau, jangan jadikan ini sebagai tempat politik ataupun tempat untuk kamu mencari laba, nak kejar jawatan. Ingatlah, ini adalah satu kesempatan yang anugerah ilahi. Kerana jumlah peneroka Felda ratusan ribu. Warisan Felda jutaan orang. Bagaimana saya katakan tadi, saya anak-anak Felda ramai yang menjadi wartawan, yang menjadi jadi accountant, yang jadi jutawan. Kalau yang jutawan tu saudara tengoklah sendiri di Kuala Selangor tu saudara, jutawan. Bukan tak ada. Jadi sepatutnya kita memberi galakanlah kepada mereka. Bukan dibebankan dengan trauma hutang. Saya tak bersetuju sangat-sangat saudara. Saudara Azlin Abdullah dia kata Fahmi Fadil anak Felda. Baru sahabat tahu betul.
Beliau tak bercerita dengan saya pun. Jadi saudara Zakar Hashim, saya merasakan sudah sampai masanya kita hapuskan. Noktahkan hutang Felda, tutup buku 35 tu kalau boleh letak dekat muzium. Ini dulu warga Felda. Cara mereka mengambil barang-barang untuk menanggung kehidupan. Ini buku 35. Tulislah mesti ada situ. Ikan kering RM2.40. Rokok Gold Leaf RM1.20. Ada tembakau. Kemudian gula. Buku 35 itu sepatutnya diletakkan dalam muzium Felda. Supaya generasi akan datang dapat melihat. Inilah susahnya warga Felda masa dulu. Bukan senang. Dan mereka berhutang. Tapi janganlah hutang tu inherit ataupun diwarisi lepas satu generasi ke satu generasi. Secara Saadiah Jalani, saya anak-anak Felda memang pandai. Benar. Kerana saya yakin hasil yang dibawa pulang, yang dimakan kepada anak-anak, keluarga dalam Felda itu adalah hasil yang halal. Hasil dari titik peluh. Sejamuddin, ramai yang masih tak faham antara hutang Felda dengan hutang peneroka. Dan ada juga yang pura-pura tak tahu. Sejamuddin, saya kata tak payah fikir lagi dah. Hutang Felda ke, hutang peneroka ke, apa pun sekarang ni, mula 1 Julai ni, noktah zero. Buat buku baru. Dan saya rasa untuk masa akan datang tak ada dah. Tidak ada keperluan warga Felda untuk berhutang. Saudara, nak berhutang apa lagi sebab ada penghasilan. Ladang-ladang sudah ada. Cuma mungkinlah syarikat Felda membekalkan baja, tak apalah. Itu tengok bila dapat kutipan hasilnya, potonglah, ada apa masalahnya. Bukan inherit ataupun warisan. Warisan hutang ni saudara. Ya Allah, takkanlah bergenerasi. Saya merasakan sekarang ni di Felda menyumbang cukai ataupun pendapatan KDNK negara juga banyak sebagaimana Petronas. Minyak yang kita ekspor. Bukan hanya minyak kelapa sawit saudara, daripada penghasilan kelapa sawit dibuat sabun, dibuat margarin, macam-macam saudara. Sepatutnya dengan kilang-kilang tersebut, maka dia generate ataupun menghasilkan pulangan yang banyak. Dia tak payahlah bercerita warga Felda ni berhutang. Put a full stop. Tak kisahlah siapa pun. Sebab itu saya bila saya tengok dalam media sosial orang bercakap hutang Felda, benci saya saudara. Anda semua tidak pernah memikirkan jasa warga Felda. Bagaimana menggamit hasil yang begitu banyak untuk negara. Malahan, kerana adanya Felda juga, ramai juga orang yang kaya. Yang sakau tengah jalan. Bukan tak ada, membekal itu, membekal ini. Jadi anda kaya-kaya yang berhutang. Seolah-olah warga Felda ni nak dibayangkan seperti dalam keadaan papa kedana. Ini yang saya tak setuju, saudara. Hasil dah ada, 10 ekar tanah. Bukan sikit, saudara. Boleh dapat 5-6 ribu sebulan. Potonglah 1,000. Tapi janganlah dianggap hutang. Saudara Haizat, saya anak Felda Palung. Ucapkan terima kasih kepada Kerajaan Perpaduan kerana hapuskan hutang. Itulah saudara Haizat. Kita hapuskan sudah, full stop. Dan sekarang ni kalau saudara Haizat mewarisi generasi keberapa? Yang kedua atau ketiga, inilah masanya kita menambah baik. Ini kata Datuk Seri Najib, dia kata penambah baikkan penghasilan di Felda. Rumah-rumah dah cantik. Saudara, hasil dah ada. Anak-anak kalau boleh beri mereka tuition dengan baik supaya mereka dapat menjadi generasi yang berilmu. Jangan jadikan Felda ini sebagai lubuk politik. Itu yang saya harapkan. Saudara Edi Tahir, betul? Kita bercakap soal politik malam. Saya nak bercakap tentang Felda. Sebab saya mengimbau, saya tengok gambar tu saudara, kerana saya merasakan kasih sayang dalam warga Felda begitu mantap. Kerana di Felda itulah terhimpunnya warga bangsa Melayu daripada pelbagai daerah. Inilah yang diharapkan. Saudara, jangan lupa saudara, waktu terasasnya Parti UMNO ni saudara, terasasnya seberkas ataupun gabungan parti-parti politik Melayu adalah untuk menghimpunkan supaya dipecahkan tembok-tembok pemisah antara negeri Melayu ini yang dipisah-pisahkan dengan daerahnya ataupun negeri. Dulu-dulu saudara, sebelum mereka, ini Melayu Kelantan, ini Melayu Terengganu, yang ini Melayu Kedah, yang ini Melayu Johor. Jadi apabila disatukan dalam satu kesatuan Melayu, maka kita mampu mencapai kemerdekaan. Sewajarnya dalam Felda sudah digabungkan
Melayu daripada berbagai daerah, saudara. Daripada Kelantan, daripada Terengganu, daripada Negeri Sembilan, daripada Perak, daripada Kedah, disatukan dalam sebuah himpunan warga besar Felda. Di tiap-tiap kawasan itu, sepatutnya kita mewujudkan satu budaya yang lebih baik, yang disantun. Saya merasakan, saudara, sebab saya pernah bertandang apabila adanya Majlis Kenduri Kendara di Felda, saudara. Seronok pergi, saudara, kerana budaya itu masih kekal. Budaya gotong royong, tengok wanita suri rumah berdoyong-doyong pergi ke rumah orang kahwin tu bawa pisau. Rupanya untuk potong sayur, potong ubi kentang, daging, memasak dan makanan seronok makan, saudara. Meriah rasanya. Sepatutnya ini diteruskan. Tak perlu lagi kita di Felda macam saya cakap dia 2-3 minggu lepas, tak perlu lagi lah kita ambil catering. Ini semua merupakan budaya-budaya yang merosakkan budaya asal Melayu. Pegawai di Tahir Rubiah Hussein ada juga ke? Dia kata hujan-hujan dia tidurlah. Tok Janggut, terima kasih. Saudara Latif dari Ipoh. Saudara Ahmad Yusof. Begitu Den Jaka hadir. Terima kasih. Aziz Alzmira, Yukiah, peneroka Felda. Saudara, bagi saya lah, ukuah peneroka Felda memang mantap, saudara. Mereka mengadakan kenduri kendara, ataupun apa-apa saja, saudara. Surau-surau di Felda penuh. Kita di Kuala Lumpur ni, saudara, masjid besar, masjid negara. Pergilah waktu maghrib. Pergilah waktu isyak. Masjid negara, saudara. Berapa sap aja. Tapi kalau di kawasan Felda, masjid ataupun surau di kawasan-kawasan penuh, itulah seronoknya, saudara. Dan kehijauan. Hijau, saudara, sarjana mata memandang, dan kita menghirup udara yang segar bugar di bumi Felda. Itu yang dikatakan fajar di bumi permata, ada sinarnya. Saya bila sebut benda ni tak tahulah, saudara, macam nak menangis saya. Sebab apa? Saya memikirkan tentang bangsa saya yang telah pun berjaya dikeluarkan daripada kemelut kemiskinan. Tiba-tiba saya sekarang ni mereka terjebak dalam kemelut yang bukan-bukan. Saudara, ini dia bukan usaha hutang bersusun di Tahir. Dia berterusan, itu yang saya marah. Dan sedangkan warga Felda ni banyak jasanya. Malahan semua saya kadang-kadang saya kata, kenapa warga Felda, anak-anak Felda, mereka pula kadang-kadang hari ini sudah lupa daratan. Mereka melupakan asal usul. Kalau tinggal di rumah mewah, malu sajalah berkahwin dengan anak orang kaya dekat tengah-tengah kota raya, kahwin dengan orang Shah Alam, lupa pada asal usul. Tak mau memikirkan tentang atuk neneknya di kawasan Felda. Jenguklah, baliklah, lambaian kasih sayang daripada ibu dan bapa, nenek di kampung. Saya tak tahulah anda bagaimana, tapi mungkinlah, saya rasa mungkin usia saya ini, hati saya cepat terkesan. Bila melihat sesuatu benda, saya cepat terasa sedih. Saya sedih melihat bagaimana warga Felda kadang-kadang terbiar, saudara. Jadi walau apa pun, saya waktu saya pergi ke Felda Maran tu, saya melihat wajah-wajah warga Felda yang masih tinggal situ adalah wajah-wajah yang suci, saudara. Ibu-ibu siri rumah yang ada, mereka hidangkan saya makanan, walaupun kuih kampung, saudara, dan masih lagi bicaranya. Tak maaf ya, kuih ni tak berapa sedap. Saya kata, no, ini yang paling sedap. Saya kata, ada yang buat ini kuih ubi rebus, alah seronoknya, saudara. Dapat makan ubi rebus dengan sambal tumis, lepas tu kopi o. Yang saya lihat wajah-wajah. Tanya pula, kakak datang dari mana asalnya? Saya dari Pangku. Pangku tu saya kata kawasan kampung saya. Itulah dia kata. Keluar daripada suami saya dulu tu nelayan. Datang ke sini di Felda Maran, saudara. Saya pergi salah satu kawasan Marah. Kemudian bila mereka, kadang-kadang bila saya katakan saya minta maaf lah kerana saya tak sempat untuk makan waktu malam, sebab mereka kata mereka dah masak. Aduh, sayu je hati. Tapi sebab waktu memburu saya kata tak minta maaf lah. Saya kata saya ada janji lebih awal. Begitulah, saudara, suci murninya hati warga Felda. Itulah gambaran orang Melayu sebenarnya, saudara. Mereka masih mewarisi jejak langkah, jejak budaya bangsa kita. Sepatutnya. Sebab itu saya bercakap dengan saudara-saudara Cik. Saya kata, you bertuah, bersyukur pada Allah kerana you dapat menyantuni warga Felda. Saudara Asri Abdullah, saya anak peneroka Felda. Saudara Asri Felda mana, saudara? Dan saya sebenarnya, saudara, saya amat
menyantuni dan menyanjung warga Felda. Kerana mereka lah antara warga yang berjaya dikeluarkan oleh pimpinan negara daripada kemelut kemiskinan. Kerana saya dapat melihat teman-teman saya ataupun saudara sepupu sepapak saya yang dapat menyertai Felda. Dulu mereka duduk di kampung saya nak makan apa? Menuri getah pun, menuri getah estate. Kayu basikal, saudara. Kalau pergi ke laut, mencari menjadi nelayan, berapa sen sangat dapat. Tapi hari ini mereka sudah dapat memegang ribuan ringgit, saudara. Bila ada satu tu kawan saya tu Razak namanya. Zak macam mana? Adalah tak banyak-banyak. Bawa balik ni adalah lalu ribu. Sudah dapat memegang ribuan. Kalau jadi nelayan, tak mimpi. Nak pegang duit 500 pun tak mimpi. Melainkan adalah bantuan kerajaan sebagainya. Sebab Abdul Ghani terbaiklah semua warga Felda. Betul, saudara. Sebab mereka berjaya mengeluarkan. Ataupun mereka berjaya dikeluarkan dari kemelut kemiskinan. Duduk di kampung. Kadang-kadang orang panggil masa di kampung, orang kata kacang hantu. Orang pandang hina. Maklum sajalah, saudara, hidup dunia ni, saudara. Hina besi kerana karat. Hina manusia kerana harta, saudara. Itu yang saya selalu pesan pada anak-anak saya, pada keluarga saya, saudara. Dan saya haraplah, saya sentiasa memperjuangkan kehidupan warga Felda dan saya rasa bangga. Saya bangga dengan warga saya yang bukanlah warga yang meminta-minta. Sebab mereka bukanlah pengemis di bumi sendiri. Mereka berkebun, mereka berusaha 10 ekar tanah yang diperuntukkan untuk mereka. Akhirnya hijau, sarjana mata memandang. Tapi apa nak buat sebab kawasan mereka itu disiapkan hanya untuk kelapa sawit ataupun getah. Seandainya pimpinan di Felda dapat memikirkan untuk diwujudkan lagi apa pula jenis-jenis tanaman, tanaman kontan dan sebagainya. Saya Ayub Tasik sini kami di Askar 1987 sampai Pencin. Dia putihkan kampung, putihkan Pahang dan Malaysia duduk di sebelah Regimen Askar Melayu Deraja Kuala Lipis. Lepas tu tugas di kem mana tu? Saudara Ayub Tasik sini di kem Batu 10 sampai Pencin tahun 2012. Minta apa pun kat Pahang ni semua gagal. Undi P84 dan undi P85. Nak pula undi kami, pesara askar ni. Saudara Ayub Tasik sini. Itu soal politik malam dia cakap. Tetapi, selalu lihat saudara. Kalau saudara saya yang masuk askar, pencen-pencen lah. Tapi warga Felda, pencen mereka ada 10 ekar tanah. Inilah saya katakan satu kejayaan yang digubal hasil pemikir hebat. Itu almarhum Tun Razak, Tun Datuk Ismail, Tengku Abdul Rahman, Tengku Razali Hamzah, Tan Sri Taib Anda. Inilah mereka-mereka yang berjasa dan mengeluarkan. Secara Wan M. Bakri, Allahyarham Tun Abdul Razak telah berjasa pada warga bangsanya mewujudkan kawasan Felda. Itu saudara Wan M. Bakri itulah benar. Tidak ada lain yang benar, melainkan benar belaka. Seharusnya kita mengingati ketulusan hati, jiwa almarhum Tun Razak. Dan saudara, bagi saya lah, saya merasakan tidak sepatutnya isu Felda ini dijadikan sebagai polemik ataupun politik. Saudara, yang paling penting sekarang ini, kita cari jalan bagaimana untuk memastikan budaya di Felda itu dikekalkan. Budaya kasih sayang yang terhimpun di Felda. Sebuah keluarga yang tenteram, saudara. Cuma saya merasakan anak-anak yang meninggalkan kawasan Felda jadi orang kota, jadi orang bandau. Saudara, lupa kawasannya. Bagi saya, mereka adalah ibaratkan kacang lupakan kulit. Pada teman-teman, saya bukan anak Felda yang masih punya kawasan, masih punya ibu, masih punya nenek di kampung kawasan Felda. Sesekali jenguklah mereka. Mereka lah insan yang berjiwa murni. Jumpa lagi besok, saudara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang.